Salam sejahtera Malaysia, denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share. Malaysia kita punya, cintai Malaysiaku, kita jaga kita. Salam sejahtera Malaysia, denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Kalau Mahyadin, Mak Yassin pun buat salah, apa masalah? Sekali lagi saya ulang. Kalau Mahyadin, Mak Yassin, Tan Sri Mahyadin, Mak Yassin, bekas Perdana Menteri Malaysia yang paling hebat itu, kalau dia pun buat salah, apa masalah? Apa bendanya nih? Aduh. Susulan daripada pendakwaan terhadap Wan Saiful Wan Jan dan dua lagi individu yang berkaitan dengan rasuah dana Bumiputra, dana yang sepatutnya membantu Bumiputra tapi nampaknya digunakan di tunggang perkataan Bumiputra itu, sehingganya kesian jugalah disalahgunakan pula, terseleweng pula, ditiris-tiris habis pula dana tersebut. Terdapat kecenderungan daripada Bersatu untuk terus melompat kepada kesimpulan yang kononnya sasaran sebenar SPRM ialah Mahyadin Mak Yassin. Dikatakan Mahyadin disasarkan bertujuan untuk melemahkan Bersatu dan Perikatan Nasional. Bukan saja untuk menghadapi PRN di 6 negeri tidak lama lagi, bahkan untuk menghadapi PRU 16 akan datang. Wah, awalnya pikir pasal PRU 16. Selain ada pemimpin Bersatu yang secara terbuka membuat dakwaan sebegitu, sebuah video daripada individu yang mengaku dirinya sebagai penyelidik bebas. Nah, ini padan muka nih. Kononnya dia mengaku dia penyelidik bebas kepada Wan Saiful Wan Jan. Juga turut telah membuat tuduhan bodoh kepada dan palsu dengan konteks berkaitan terhadap SPRM. Akhirnya Azam Baki ambil tindakan. Lebam-lebam kau. Keluar air mata, keluar air hidung, keluar air ingus, air liur, dah tak berguna lagi. Kerana Azam Baki kata dia tak akan maafkan orang itu. Dia tak akan maafkan. Sebab itu orang-orang begitu meninggalkan kesan kepada rakyat. Walaupun dia minta maaf, sudah termasuk di dalam fikiran, terutamanya kepada malaun-malaun, walaun-walaun yang memang apapun dicakap dia percaya. Walaupun dia tiba-tiba kata, air sebenarnya bukan H2O tapi H4O. Percaya. Jadi padan muka, kenalah kamu dengan SPRM kali ini. Dia membuat tuduhan palsu dalam konteks berkaitan dengan SPRM. Penyelidik bebas itu menyebut kononnya Wan Saiful Wan Jan ditawarkan 10 juta ringgit oleh SPRM sebagai ganjaran jika bekas Ketua Penerangan Bersatu itu sedia memberi keterangan untuk mengenakan Mahyadin. Dia kata tak ada secakap, tapi tengok balik itu itu rakaman siapa yang kena. Walaupun sudah memohon maaf, penyelidik itu kini sedang ditahan oleh SPRM dan berdepan kemungkinan didakwa kerana mengganggu siasatan. Kalau ia pun nak membuat tuduhan sedemikian, logiknya daripada mana SPRM nak dapat duit sebanyak 10 juta ringgit tu? Isunya dalam hal ini, kenapa Bersatu dan PN begitu cepat melompat kepada kesimpulan bahawa Mahyadin akan didakwa? Sedangkan sebagaimana kenyataan terbaru SPRM, siasatan terhadap bekas Perdana Menteri itu masih berjalan. Apa yang mereka takutkan? Lagipun apa masalahnya jika Presiden Bersatu dan pengurusi PN itu benar-benar didakwa? Apa masalahnya? Tak bolehkah? Kalau dia memang bersalah, apa masalah kalau tak didakwa? Lebih bermasalah kalau tak didakwa kerana itu bersalah. Tapi kalau dia bersalah dan didakwa, itulah yang terbaik. Tidak bolehkah Mahyadin didakwa di mahkamah jika terbukti ada kesalahan yang telah dilakukannya? Apakah Mahyadin seumpama malaikat yang tiada nafsu dan terkecuali daripada melakukan kesalahan? Berkaitan perkara ini, semua kita tahu, semua kita khususnya penyokong Bersatu dan PN, mereka haruslah bersikap terbuka dan berlapang dada terhadap siasatan yang sedang dijalankan oleh SPRM.
Kalau terbukti ketika memegang jawatan Perdana Menteri sebelum ini, beliau terlibat dalam rasuah, salah guna kuasa atau konflik kepentingan, misalnya mengarahkan projek Jana Wibawa diberikan kepada anak menantu atau ahli keluarganya, atau bersatu atau ada menerima wang daripada kontraktor-kontraktor yang diluluskan projek itu, maka bersedialah menerima apa saja kemungkinan. Pendakwaan sebegitu bukan saja merupakan pendakwaan terpilih atau kerana dendam, tetapi disebabkan ada kesalahan telah dilakukan. Jika tiada kesalahan ditemui atau bukti tidak mencukupi, percayalah SPRM tidak akan mendakwa Mahyadin dengan sesuka hati di penghujung siasatan nanti. Sama macam kes Najib Razak juga sebelum ini. Walaupun beliau adalah bekas Perdana Menteri, sama seperti Mahyadin Mat Yassin, malah Najib adalah anak Tun Razak lagi. Mahyadin bukan anak bekas Perdana Menteri, tahu, bukan. Jadi, tetapi kerana Najib walaupun anak Tun Razak, dia telah melakukan kesalahan. Kerana dia telah didapati melakukan kesalahan, dia tetap didakwa, dan sebab itulah dia didakwa juga kerana dia melakukan kesalahan. Jadi, apa immunity yang ada pada Tan Sri Mahyadin Mat Yassin sehingga dia pula tidak boleh didakwa kalau dia ada salah? Kenapa geng-geng ataupun kenapa penyokong-penyokong Mahyadin ini tak boleh terima kalau Mahyadin didakwa pula? Kalau dia bersalah, yang sepatutnya dia kena dakwa. Kalau dia tak bersalah, of course lah, siapa yang tak marah kalau dia kena dakwa kalau dia tak bersalah. Tapi kalau dia bersalah, dia mesti didakwa. Jadi, tuan-tuan dan puan-puan, Najib sudah dipenjarakan. Adakah Muhyiddin juga akan ikut nasib Najib di penjara nanti? Terpulang kepada sama ada dia ada buat atau tiada. Kalau dia tiada buat, of course tidaklah. Tapi kalau dia ada salah, sooner or later orang tahu juga. Jadi mengambil kira bahawa pendakwaan adalah berasaskan ada kesalahan yang telah dilakukan, tidak harus ada masalah. Tidak harus ada sebarang masalah atau rasa gundah gulana jika Mahyadin pun didakwa juga di mahkamah selepas ini. Tiada salah dan tiada pun masalah. Buat salah, barulah timbul masalah. Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Jangan lupa untuk tekan butang subscribe, like dan share. Malaysia kita punya, cintai Malaysia aku, kita jaga kita. Pastikan tuan-tuan dan puan-puan menjaga keselamatan diri sendiri. Pandulah dengan cermat di jalan raya. Jangan sampai pula kita terleka di jalan raya. Kita jumpa lagi. Selamat petang Malaysia. Bye-bye.